Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kali ini, cikgu akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bertajuk Penjodoh Bilangan. Jom belajar. Murid-murid, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara dan manusia. Ataupun, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Penjodoh bilangan yang pertama ialah buah. Buah digunakan untuk benda yang tidak tentu bentuk atau saiznya. Contohnya, sebuah kereta, sebuah meja, sebuah kerusi, sebuah almari dan sebuah besen. Ayat contoh untuk penjodoh bilangan buah. Ayat yang pertama, ayah meletakkan sebuah meja di ruang makan rumah saya. Contoh ayat yang kedua, saya duduk di atas sebuah kerusi kayu yang cantik. Murid-murid, penjodoh bilangan yang kedua ialah keping. Keping digunakan untuk sesuatu yang pipih dan nipis atas sesuatu yang luas. Contohnya, sekeping papan, sekeping roti, sekeping gambar, sekeping biskut, sekeping kad ataupun sekeping tanah. Ayat contoh bagi keping. Adik makan 2 keping roti untuk mengalas perutnya yang lapar. Ayat yang kedua, kakak memasukkan 3 keping asam gelogur ke dalam gulai udang itu. Penjodoh bilangan yang kedua ialah biji. Biji digunakan untuk benda yang bersaiz kecil. Contohnya, sebiji apel, sebiji pisang, sebiji limau, sebiji nanas, sebiji durian dan lain-lain lagi. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan biji. Yang pertama, ayah membeli 2 biji durian di pasar malam dengan harga yang berpatutan. Contoh yang kedua, adik makan sebiji pisang pada waktu pagi. Penjodoh bilangan yang ketiga ialah orang. Orang digunakan untuk manusia. Contohnya, seorang murid, seorang adik dan seorang doktor. Mari kita lihat ayat contoh bagi penjodoh bilangan orang. Ayat yang pertama, saya mempunyai seorang adik perempuan yang sangat comel. Ayat yang kedua, Najmi ialah seorang pengawas sekolah. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah bentuk. Bentuk digunakan untuk benda yang kecil yang berbentuk lengkung. Contohnya, sebentuk mata kail, sebentuk subang, sebentuk cincin. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan bentuk. Pertama, ibu berasa sangat sedih kerana sebentuk cincin berlian kesayangannya telah hilang. Ayat yang kedua, jali mengikat sebentuk mata kail pada jorannya. Penjodoh bilangan yang kelima ialah helai. Helai digunakan untuk benda yang nipis dan lebar. Contohnya, sehelai baju, sehelai tudung, sehelai kain batik, sehelai daun dan sehelai cadar.
Ayat contoh bagi helai. Pertama, abang memakai sehelai baju Melayu berwarna hijau. Ayat yang kedua, adik memetik sehelai daun di halaman rumah. Ayat yang ketiga, emak meletakkan sehelai kain cadar di atas katil saya. Penjodoh bilangan yang keenam ialah papan. Papan digunakan untuk benda yang berkeping-keping. Contohnya, sepapan mercun, sepapan petai. Sekarang mari kita lihat ayat contoh bagi penjodoh bilangan papan. Ayat yang pertama, abang membakar sepapan mercun pada malam hari raya. Ayat yang kedua, ayah membeli beberapa papan petai di gerai itu semalam. Jodoh bilangan yang seterusnya ialah kuntum. Kuntum digunakan untuk bunga. Contohnya, sekuntum bunga raya, sekuntum bunga ros. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan kuntum. Ayat yang pertama, kakak memetik 3 kuntum bunga raya merah. Ayat yang kedua, saya membeli sekuntum mawar merah untuk diletakkan di atas meja. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah batang. Batang digunakan untuk benda yang panjang-panjang. Contohnya, sebatang kapur, sebatang pensel, dan beberapa batang pensel warna. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan batang pula. Adik sedang mengasah 2 batang penselnya. Cikgu Maya menulis ayat di papan tulis menggunakan sebatang kapur. Butir. Butir digunakan untuk barang-barang kecil yang bulat. Contohnya, sebutir mutiara, sebutir manik, sebutir telur, sebutir biji saga. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan butir. Sebutir mutiara diletakkan pada kalung emas itu untuk mencantikkannya. Beberapa butir manik telah saya gunakan untuk menghasilkan gelang manik itu. Emak menggunakan 5 butir telur untuk membuat kek mentega. Penjodoh bilangan seterusnya ialah buku. Buku digunakan untuk benda yang berbuku atau berbongkah. Contohnya, roti, sabun, dan mentega. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan buku. Ayah membeli sebuku roti untuk sarapan pagi. Ibu menggunakan sebuku mentega untuk membuat kek. Dan ayat yang ketiga, 3 buku sabun telah dibeli oleh abang di Pasar Raya Jimat. Laras. Laras digunakan untuk bahagian senjata api seperti pistol, senapang dan meriam. Contohnya, selaras pistol, selaras meriam, selaras senapang. Ayat contoh, 2 laras senapang telah dijumpai di pondok buruk itu. Ayat yang kedua, saya pergi ke Bukit Bendera untuk melihat selaras meriam lama. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah kaki. Kaki digunakan untuk benda yang seolah-olah berkaki. Contohnya, sekaki payung, sekaki cendawan, sekaki bunga, sekaki kunyit. Mari kita lihat ayat contoh untuk kaki. Ibu memasukkan beberapa kaki cendawan ke dalam masakannya.
Saya membawa sekaki payung semasa pergi ke sekolah. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah bilah. Bilah digunakan untuk benda yang tajam. Contohnya, sebilah pisau, sebilah parang, dan sebilah jarum. Ayat contoh untuk penjodoh bilangan bilah. Pertama, Pak Mail sedang mengasah sebilah parang yang tumpul. Kedua, nenek menjahit baju yang koyak dengan sebilah jarum. Ayat yang ketiga, di Muzium Negara terdapat beberapa bilah keris yang digunakan oleh pahlawan zaman dahulu. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah pasang. Pasang digunakan untuk benda atau manusia yang berpasangan. Contohnya, sepasang kasut, sepasang anting-anting, sepasang baju pengantin. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan pasang. Ayat pertama, pengantin perempuan itu memakai sepasang pakaian songket biru. Ayat yang kedua, Suzana memakai sepasang anting-anting emas. Ayat yang ketiga, abang membeli sepasang kasut sukan yang cantik. Penjodoh bilangan seterusnya ialah pucuk. Pucuk digunakan untuk benda yang halus atau tipis dan senjata api. Contohnya, sepucuk surat, sepucuk pistol, dan sepucuk senapang. Ayat contoh bagi penjodoh bilangan pucuk. Saya menerima sepucuk surat daripada abang yang tinggal di London. Perompak itu cuba menakutkan orang ramai dengan mengacukan sepucuk pistol ke arah mereka. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah untai. Untai digunakan untuk rangkaian benda yang dicucuk. Contohnya, seuntai rantai manik, seuntai kalung mutiara. Mari kita lihat ayat contoh untuk penjodoh bilangan untai. Ayat yang pertama, abang menghadiahkan seuntai kalung mutiara kepada tunangnya. Ayat contoh yang kedua, ibu membeli seuntai rantai manik untuk adik saya. Penjodoh bilangan yang terakhir untuk kali ini ialah utas. Utas digunakan untuk benda yang berurai atau benda yang panjang dan boleh digulung. Contohnya, seutas benang, seutas rantai emas, seutas dawai, seutas tali. Ayat contoh untuk penjodoh bilangan utas. Pak Jamal menambat lembunya dengan seutas tali. Ayat yang kedua, Kartini membeli seutas rantai emas. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyenaraikan penjodoh bilangan yang telah kita pelajari tadi serta membina ayat menggunakan penjodoh bilangan tersebut. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Murid-murid boleh saksikan video cikgu yang lain dengan cara menekan butang loceng. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.